Hanif. Ya cikgu. Hanif buat apa tu? Ada pelbagai alat saya rasa depan ni cikgu. Saya rasa sangat menarik lah. Kalau Hanif tengok atas meja ni kita ada pelbagai mesin kan? Macam-macam cikgu saya nampak ni. Hanif, Ya, cikgu saya. nak buat satu magic untuk Hanif hari ni. Cikgu nak buat magic. Ya. Magic apa ni, cikgu? Hanif tengok apa akan jadi bila cikgu tekan button on untuk mesin ini. Hanif. Baik. Okey, kita tengok jom, je ni. jom, kita tengok magic. Kita tengok magic. Okey. Jadi, dia bergerak cikgu. Menarik. Dia bergerak sendiri cikgu Ya, betul. Tapi cikgu saya perasan. Kenapa alat ni bergerak ikut lengkungan garisan hitam je cikgu? Kalau Hanif nak tahu macam mana alat ni boleh bergerak mengikut line hitam ni, kita akan patah balik kepada basic asal, konsep asal. Apa ni, kita masuk kelas ya ni? Cikgu nak ajar ya? Ya. Baiklah, kita masuk kelas lah. Jomlah Okey. kawan-kawan, kita masuk kelas nak tengok lagi benda ni. Jom. Kita masuk kelas sekarang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid di rumah. Best tak kita tengok magic tadi? Mesti suka kan? Murid-murid sedang menonton Didik TV KPM hari ini dalam slot tahap 2. Sama-sama kita akan belajar mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Nama saya Hanif Sean. Saya kan sebenarnya dah tak sabar-sabar dah nak belajar ni. Kita pun sudah tengok siapakah guru kita tadi kan? Profil guru. Tentunya bersama saya hari ini ialah Cikgu Syahril. Assalamualaikum Cikgu Syahril. Waalaikumsalam Hanif. Cikgu, ada magic tadi cikgu buat ya? Ya. Saya pasti murid-murid kat rumah tak sabar-sabar lagi apa benda dengan magic hari ni kan. Tapi cikgu, bukan kita dua saja hari ni. Kita juga ada juru bahasa isyarat bersama kita, iaitu Cikgu Aida. Assalamualaikum Cikgu Aida. Cikgu Aida nak tanya juga ni. Suka tak tengok magic tadi? Saya rasa Cikgu Aida pun suka dan banyak lagi yang akan dikongsikan oleh cikgu kita hari ini. Cikgu Syahril, ceritakan sedikit apa topik yang kita nak belajar hari ini sama-sama. Okey Hanif, untuk kelas pada hari ini kita akan belajar, jom belajar robot. Macam mana asas kepada robotik Hanif. Hanif dah tengok tadi kan sedikit gimmick kan. So kita tengok nanti apa itu sebenarnya robot. Baik, menarik untuk kita nak belajar robot ya cikgu. Ya, betul. Baik, silakan cikgu. Okey, Hanif. Pertama sekali kita akan tengok terlebih dahulu standard pembelajaran kita pada kali ini. So untuk kali ini kita akan belajar 6.5.1 iaitu menyatakan elemen sistem robotik. Okey, so kita akan nyatakanlah sedikit apa yang terkandung di dalam DSKP dalam buku teks, berkenaan dengan elemen-elemen sistem robotik. Kemudian nanti Hanif, cikgu akan huraikan elemen sistem robotik yang terdapat pada robot tu Hanif. Macam banyak je elemen kita nak belajar ni cikgu. Nanti kita masuk kelas ya, kita tengok nanti elemen-elemennya. Okey, tapi Hanif dan juga murid-murid di rumah, cikgu mengharapkanlah apa yang cikgu harapkan hari ini untuk hasil pembelajarannya. Cikgu harap semua murid-murid di rumah dan juga Hanif dapat mengenal pasti elemen pada sistem robotik. So robotik ni dia mempunyai elemen-elemen dia ya Hanif. Dan satu lagi, murid-murid di rumah dan juga Hanif, cikgu harapkan semua boleh menerangkan elemen sistem robotik yang ada nanti. Baik cikgu. Tapi sebelum kita masuk ke elemen sistem robotik tu, cikgu nak tanyalah sedikit. Ini soalan yang paling seronok kalau cikgu tanya murid-murid ni sebenarnya. Murid-murid di rumah pun boleh jawab ya. Rasa-rasa Hanif lah. Ya cikgu. Apa itu robot ya? Apa itu robot? Kawan-kawan kat rumah kena bantu saya tahu, kita fikir sama-sama. Baik cikgu, apa itu robot? Dan saya perhatikan juga yang cikgu ada buat tadi. Robot ni untuk saya cikgu, saya rasa seperti sebentuk ataupun sejenis mesin cikgu yang mungkin boleh
membantu kita untuk buat kerja. Ya, betul. Ataupun kadang-kadang cikgu, saya ingat dulu masa saya muda-muda dulu ada tengok wayang cerita Transformers macam tu. Macam robot dia tak? Kan? Tiba-tiba boleh tukar bentuk lah itu ini. So adakah itu contoh robot cikgu? Boleh diterima, Hanif. Ya. Okey, robot ni dia pelbagai. Tapi bila cikgu cerita pasal robot je, semua terbayang robot ni mesti ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada badan. Mesti terbayang, murid-murid di rumah mesti terbayang robot ni dia macam manusia. Okey, tapi sebenarnya tak. Sebenarnya tak, Hanif. Robot ni, istilah robot ni kalau dia cukup elemen-elemen dia sudah dipanggil sebagai robot. Kena cukup elemen-elemen dia baru boleh dipanggil robot je cikgu. Ya. Tak semestinya ada kaki, kepala, tangan, atau boleh bertukar cikgu daripada ada kaki kepada lori tiba-tiba. Dia tak semestinya, Hanif. Asalkan dia elemen-elemen dia cukup, so kita panggil dia sebagai robot. Okey, robot dia mempunyai elemen-elemen dia tersendirilah. Baik. Macam-macam jenis robot yang ada dalam dunia ni. Kalau kita tengok, mungkin ada kawan-kawan di rumah yang ada robot penyapu kat rumah kan, yang automatik. Itu dah dipanggil sebagai robot. Yang seperti yang bergerak sendiri Yang tu cikgu. bulat tu kadang tu kan. Yang bulat dia boleh sapu satu rumah itu. Itu dah ada robot. Sebab dia dah mempunyai elemen-elemen dia yang cukup dah. Dah lengkap. Okey. Jadi robot ni tak semestinya kena ada muka, ada rambut, ada telinga, ada tangan. Bila terbayang robot je, tembak-tembak. Tembak situ, baiklah. Menarik tu cikgu. Maknanya kalau kita nak klasifikasikan sesuatu mesin itu sebagai robot, maka ada elemen-elemen yang kita kena perhatikan sama-sama cikgu. Baiklah cikgu, kita akan berehat sebentar. Murid-murid kat rumah pun kita akan berehat sebentar. Kalau nak pergi ambil air, kena minum kejap ke, silakan bawa kertas pen. Banyak kita nak belajar sama-sama. Tapi berehat sebentar, jangan ke mana-mana. Terus bersama kami di Didik TV KPM. Hai. Anda sedang menonton Didik TV KPM. Jadi tak macam robot tak? Baiklah, hari ini dalam slot tahap 2 sama-sama kita sedang belajar mata pelajaran reka bentuk dan teknologi, dan topik kita hari ini ialah apa itu robot. Bersama saya ialah Cikgu Syahril. Jadi tak cikgu saya buat tadi? Sangat robot tu. Baik cikgu, saya rasa topik ini sangat menarik cikgu, iaitu kita akan belajar pasal robot. Apa yang sama-sama kita nak kupas mengenai robot ni cikgu? Okey, Hanif, kalau tadi sebelum ni kita dah tengok macam mana robot tu boleh bergerak kan? Okey, kita masuk kepada elemen-elemen dia. Tapi sebelum kita masuk kepada elemen dia, cikgu nak terangkan kepada Hanif terlebih dahulu, pengenalan terlebih dahulu, supaya bila kita kenal baru kita cintakan dengan robot. Saya setuju, kan? Okey Hanif, so robotik ni, kalau Hanif nak tahu, sekarang ni kita sudah berada di revolusi industri 4.0. Jauh dah sebenarnya kita melangkah, Hanif. Robot ni dia bergerak. Dia bermula daripada revolusi industri 1.0, Hanif, kalau Hanif nak tahu. Dari revolusi industri 1.0 dan sekarang kita dekat 4.0 ni cikgu. Ya, betul. Murid-murid kat rumah pun mesti tanya-tanya ni. Tu yang kita nak belajar sama-sama ni tau. Okey. Semasa revolusi industri 1.0, manusia mula menukar, menggunakan sistem-sistem lain untuk menukarkan tenaga manusia kepada bentuk lain. Jadi pada masa itu, sistem-sistem mekanikal mula dijumpai. Basikal mula dicipta. Masa tu dia kalau kita kayuh sikit pun dah jadi laju kan. Betul cikgu. Sistem two wheel, sistem takal, sistem gear. Manusia mula menukar bentuk tenaga manusia ke dalam bentuk yang lain. Untuk memudahkan kerja manusia. Masuk revolusi industri yang kedua, Hanif. Manusia mula menjumpai tenaga elektrik.
Jadi dia mula menggantikan tenaga elektrik dengan tenaga manusia untuk membuat kerja-kerja lain. Menarik tu cikgu. Maknanya lebih majulah kita dan kuranglah mungkin bukan nak kata penggunaan manusia, tetapi kita akan lakukan sesuatu lebih automatik ya cikgu. Ya, betul. Masuk revolusi industri yang ketiga, Hanif dan murid-murid di rumah. Okey, robot mula dicipta. Okey? So pada masa inilah dia lebih memudahkan kerja-kerja manusia. Sebagai contoh, industri otomotif, okey, untuk buat kereta kan. Betul, Kadang tu badan kereta yang simple saja, okey, yang konsep asal, okey, kerangka diletak di atas conveyor, mana dia bergerak ke depan, dan akan ada tangan-tangan robotik yang akan membentuk kereta tu sehingga dia jadi sebiji kereta. Okey, dia bergerak ke depan. Okey. So dia bermula pada revolusi industri 3.0 ni. Dan adakah itu mungkin lebih kemas dan lebih teratur cikgu, pergerakan tangan robot tu? Kalau kita ada mungkin kesalahan sedikit ke, tapi kalau dengan menggunakan tangan robot untuk industri otomotif ni, maka dia lebih cepat ya cikgu juga. Ya, kemas. tepat Hanif. Dia lebih berkualiti lah sebenarnya. Kalau kadang manusia ni ada sedikit kesalahan ni kan. Kalau robot kita arahkan, dia maintain sama saja. Kan? Begitu juga dia masuk kepada industri pertanian. Okey. Drone tu sebenarnya adalah sebiji robot juga. Okey. So kalau tengok drone kat atas meja kan, itu yang sebenarnya ini cikgu itu sebenarnya dah robot dah sebenarnya. Dia mempunyai, kalau ada elemen-elemen yang cukup, okey, dia panggil sebagai robotik dah. Okey. Kita guna drone juga dalam industri pertanian ya cikgu? Ya, dalam industri pertanian, cuba bayangkan satu ladang yang besar nak dikawal oleh orang yang ramai, pekerja ramai. Okey, dan nak pergi baja dia kan, nak pergi siram pokok apa semua, nak pergi letak racun untuk nak bagi bunuh dia lebih binatang-binatang besar kan, dengan lebih sihat macam lah. tikus kan, apa semua kan. So memerlukan tenaga kerja manusia yang ramai lah kan. So kalau bila ada drone ni, kita tekan butang saja dia bergerak dah ni. Terus. Seorang pun dah cukup kan. Seperti inilah cikgu Bayangkan ini kita punya ladang cikgu. Dia macam ni je lah. Lebih mudah daripada kalau ada ramai peladang yang nak kena jaga. Mungkin kos pun lebih kurang cikgu Betul. Daripada kalau kita ada peladang yang lebih ramai. Betul. Nak bayar gaji kan. Sebab ini bayar robot, kita tak perlu bayar gaji. Okey, kemudian bukan setakat tu, kita ada industri elektronik. Okey, barang-barang elektronik tu dia pakai tangan-tangan untuk pasang-pasang barang elektronik apa semua kan. So bukan setakat itu saja ni. Makanan pun dah masuk robotik dah. Industri makanan, cikgu? Ya, nak buat kuih pun pakai robotik ada. Buat kuih pakai robotik cikgu, pakai robot sekarang ya. Dia akan letak contohnya macam di atas conveyor, okey, tepung yang dah siap uli apa semua kan. Macam kita manusia, kita akan tekap dengan nak jadikan dia punya bentuk kan. So kalau robotik ni, dia akan ada tangan yang tekap. Mungkin dia lagi laju daripada manusia. Betul cikgu. Kan? Jadi tak memerlukan tenaga kerja yang ramai. Okay. Betul. Jadi saya terbayang cikgu, kalau guna robot dalam industri makanan, cikgu cakap pasal kuih tu, saya ingat kuih lapis cikgu. Letak satu ya. Tapi tak adalah, mungkin daripada dalam penghasilan makanan tersebut yang seperti yang cikgu katakan, untuk membentuk tepung itu, memotong dia. Betul. Ya, membakar lagi dia punya bahan asas itu. Betul. Agak-agak Hanif lah. Ada lagi tak industri yang terlibat dengan robotik ni? Industri yang terlibat dengan robotik. Cikgu, saya rasa saya pernah juga perhatikan yang dalam industri kesihatan ni cikgu, dalam proses melakukan pembedahan, ada yang melibatkan robotik. Terutama sekali kalau begitu halus, saya rasa. Ini tengok cerita Spiderman ni, robot kan. Ada lah sikit-sikit juga. Tapi betul juga tu. Okey, betul, sebab robotik ni memang dia masuk banyak bidang. Okay, sangat banyak bidang ni masuk. Okey, tu mungkin salah satu perubatan apa semua. Tangan-tangan dia nak buat robot. Ada yang satu kebuk mesin tu, kalau dalam tu membahaya, dia pakai tangan robotik untuk sebab nak halang daripada tubuh kita, kita guna tubuh kita lah. Okey, Hanif. Takut cedera cikgu. Baik. Agak-agak Hanif, bila dah masuk macam ni kan, bila robotik dah mula masuk ke dalam industri macam ni, okey, agak Hanif, apa kelebihan dan kekurangan dia sebenarnya? Dia setiap benda mesti ada kelebihan dan kekurangan. Betul cikgu. Baiklah, kalau murid-murid kat rumah pun boleh bantu saya ni, apakah kelebihan
dan kekurangan robotik ni cikgu. Baik, pada pendapat saya kelebihan mungkin dia punya mungkin kesalahan ataupun kita boleh panggil margin of error cikgu akan lebih kurang daripada jika melibatkan tenaga manusia. Adakah itu salah satu kelebihannya cikgu? Ya, betul Hanif. So itu adalah salah satu kelebihan di dalam sistem robotik lah apabila dia masuk ke industri. Okey. So Hanif, kita tengok terlebih dahulu apa asas kepada sistem robotik ya Hanif. Kalau Hanif tengok kat sini, asas kepada sistem robotik, dia mempunyai elemen-elemen dia yang tersendiri. Dia mempunyai 4 elemen dia Hanif. Okey. Yang pertama, boleh Hanif baca bersama dengan saya? Boleh cikgu. Okey, yang pertama kita ada elemen Kawalan cikgu. kawalan, betul. Yang kedua kita ada Elemen kuasa. kuasa, betul. Yang ketiga kita ada Elemen sensor cikgu. sensor. Yang keempat kita ada Ada pergerakan. okey, sekali lagi kita ulang Hanif. Okey, kita ada elemen Kita ada elemen kawalan, elemen kuasa. Yang ketiga kita ada elemen sensor. Dan yang keempat elemen pergerakan. okey, cikgu nak minta Hanif tutup mata sekejap. Cuba Hanif hafal elemen-elemen yang ada di dalam sistem robotik. Baiklah cikgu, saya akan cuba ya. Murid-murid kat rumah, jom kita pejam mata sama-sama. Cuba ingat balik elemen-elemen dalam asas sistem robotik. Okey, sama-sama kita tutup mata. Cuba ingat, saya tahu ada 4. Yang pertama ialah kawalan. Yang kedua, murid-murid, key juga, kuasa. Yang ketiga, saya ingat sensor. Yang keempat ni saya paling ingat. Murid-murid macam mana? Apa yang keempat ni? Mula dari P, iaitu pergerakan. Betul tak? Okay, dah boleh buka mata dah. Kita cuba ingat balik tadi. Ada kawalan, kuasa, sensor, pergerakan. Betul. Cikgu tak tahu. Boleh tak cikgu? Cuba tengok slide yang seterusnya. Cikgu dah tutup dah ke semua jawapan tu. So, slide yang seterusnya cikgu dah tutup dah. Cikgu nak cuba uji Hanif dan juga murid-murid di rumah. Agak-agaknya lah, apa yang ada kat dalam kotak tu sebenarnya? Elemen-elemen dia. Elemen. Okey, murid-murid, jom kita teka. Yang pertama sekali. Tadi cikgu punya kotak dia dah kosong dah ni. Yang pertama saya ingat kawalan cikgu. Kawalan. Okay, cuba. Yang kedua ialah kuasa. Yang ketiga apa tadi? Yang ketiga mula dari S. Sensor. Baiklah, yang keempat. Ni saya nak minta tolong murid-murid di rumah, kawan-kawan saya. Yang keempat ialah saya bagi bayangan sikit. Ni apa ni? Apa yang saya tengah buat ni? Pergerakan. Betul ke cikgu? Kita check kan? Kita cuba tengok betul ke tak jawapan Hanif dan juga murid-murid di rumah. Yang pertama dia tunjuk kat sini kawalan, betul. Yang kedua Hanif sebut kuasa tadi kan? Betul cikgu. Betul. S. Yang ketiga sensor, Hanif sebut juga. Yes. Yang keempat Hanif sebut pergerakan. Okey, maknanya Hanif dah mula menguasai dah elemen. Terbaik Hanif. Jadi cikgu hadiahkan satu bolpen. Cikgu rasa kalau sebelum ni ini murid-murid memang cukup suka bolpen ni. Untuk Hanif dapat saya hadiah. Cikgu baiklah, saya pasti mereka kawan-kawan saya di rumah juga boleh dapat hadiah tu sebab semua dapat jawapan yang betul. Terima kasih cikgu. Okey, alright. Okey, kita pergi pada yang seterusnya Hanif. Kita pergi pada yang seterusnya. Cikgu nak tanya juga, apakah erti untuk kawalan, kuasa, sensor dan pergerakan ni cikgu? Okey, so cikgu terang untuk lebih lanjut. kawalan, kuasa, sensor dan pergerakan ni secara mudahnya, kita boleh kata kalau robotik ni, kalau dia nak ada kawalan, kuasa, sensor dan juga pergerakan ni, dia akan cukup untuk robotik. So bila cukup ke semua elemen ni, barulah dipanggil sebagai robot. Kena ada keempat-empat ni cikgu. Ya, betul Hanif. Okey, jadi kawalan ni Hanif. Secara mudahnya cikgu sebutlah. Kawalan ni sebagai, kalau kita sebagai manusia, dia adalah otak. Baik. Otak yang mengawal badan kita tentunya. Ya, betul. Otak yang akan mengawal kesemuanya lah. Kemudian
kalau dikawal oleh otak, macam mana kita nak menggerakkan tubuh badan kita? Dia akan menghantar impuls, cikgu. Dan kalau kita akan nak memberitahu menggerakkan, badan kita angkat tangan, berjalan ke hadapan. Kalau kita tak makan, apa jadi? Lapar, cikgu, macam sekarang. Lapar. Jadi kita boleh tak bergerak agaknya bila terlalu lapar? Otak akan memberitahu badan kita pergi lemahkan, makan, pergi cari makanan. Jadi kalau tak, lemah, kita lemah, lapar. So lemah itu kita memerlukan kuasa. Tubuh badan kita memerlukan kuasa, ya murid-murid. So itulah elemen yang kedua, okey. Dan yang ketiga, sensor. Kalau kita sebagai tubuh badan manusia kan, kita juga mempunyai sensor-sensor kita yang tersendiri. Baik, betul. Okey. Sensor macam robot pun mempunyai sensor-sensor dia juga yang tersendiri. Okey, dia ada banyaklah sebenarnya sensor-sensor dia. So memang banyak, nanti cikgu akan terangkan dengan lebih detail berkenaan dengan sensor-sensor yang terdapat dalam robotik. Cikgu nak tanya, contohnya kalau macam robot yang bergerak mengikut garisan hitam, cikgu, itu menggunakan sensor ke, cikgu? Ya, betul Hanif. Kalau Hanif tengok ada robot yang boleh bergerak mengikut garisan hitam kan, sebenarnya dia mempunyai sensor yang boleh mengesan warna hitam dan warna putih, Hanif. Okey. Daripada warna hitam dikesan warna hitam dan warna putih, itulah dia punya tayar dia akan bergerak. Tayar itu yang kita sampai ke pergerakan. Elemen terakhir je. Kan? So elemen terakhir dia adalah pergerakan. So robotik ni mesti ada pergerakan. Okey, macam drone kan, ada pergerakan untuk melakukan kerja dia lah. Macam kita pun manusia mesti bergerak untuk melakukan kerja. Betul. Jadi kita memerlukan keempat-empat elemen ni untuk membentuk sistem asas robotik, Hanif. Keempat-empat elemen ni iaitu yang kita boleh tengok sama-sama ni ada kawalan, kuasa, sensor dan pergerakan. Cikgu, saya tertanya juga tadi cikgu ada mengatakan, cikgu ada berkongsi sedikit mengenai kebaikan robot ini, ya. Tapi apa pula kelemahan, cikgu, robot? Okey. Kalau bila robot dah mula, Hanif bayangkan kalau dunia ni dah mula masuk ke semua benda dikawal oleh robot. Kat mana tempat kita sebagai manusia? Kat mana tempat kita sebagai manusia? Kan? Maksud cikgu, bila robot dah mula masuk ke kilang-kilang, kan? Dia sudah tidak memerlukan tenaga manusia yang ramai. Betul tak? Betul, cikgu. Mungkin ada ramailah yang kena pecat, kena buang kan. Semua diganti oleh sistem-sistem robot. Okey, itu mungkin yang pertamalah. Tapi sebenarnya kelebihan dia ada kelebihan dia pula. Apabila diganti dengan sistem robot ni, akan muncullah peluang-peluang pekerjaan yang baru pula. Sebagai contoh, mungkin Grab Food kan pun ada kan. Macam-macam lagi peluang pekerjaan yang kita tak pernah terfikir pun sebelum ni. Ya, cikgu. Seperti mungkin jurutera elektronik, mekatronik yang saya pernah dengar, semua tu, cikgu. Jadi kita mungkin memerlukan lebih ramai orang-orang yang pakar dalam bidang tu. Saya setuju, cikgu. Menariklah, tentunya dengan setiap pembaruan, tentunya ada kelebihan dan kelemahan ini. Tapi yang paling penting, kita akan cuba untuk melebihkan kelebihan itu, cikgu, kebaikan yang kita boleh dapat dari situ. Dan sekarang kita akan berehat sebentar. Cuma nak tengok macam-macam lagi pasal robot ni. Kalau nak tahu dengan lebih lanjut semuanya, rehat kejap je. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Didik TV KPM. Tengok robot kita sedang bergeraknya. Hai semua, kita masih lagi di Didik TV KPM yang dalam slot tahap 2. Sama-sama kita sedang belajar mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Hari ini topik kita ialah jom belajar robot. Kalau tengok robot yang di hadapan saya ni, ada elemen-elemen asas robotik, iaitu ada 4. Satu ialah kawalan. Nombor 2, tengok dia ada kuasa. Maknanya dia boleh bergerak sendiri di situ. Nombor 3, pergerakan. Nampak tak dia tengah bergerak?
Dan kalau kita perhatikan betul-betul, robot ini bergerak mengikut garisan hitam saja, iaitu robot ini ada sensor. Elemen yang keempat, tentunya kalau nak belajar dengan lebih lanjut ni, ada cikgu kita iaitu Cikgu Syahril. Cikgu, itu adalah 4 elemen robotik. Ya, cikgu, iaitu betul. kawalan, kuasa, sensor dan pergerakan, cikgu. Ya. Baik, adakah cikgu akan huraikan dengan lebih lanjut kita maksud-maksud elemen ini? Okey, nampaknya cikgu nampak kat sini Hanif dan rasanya murid-murid di rumah pun dah boleh menyebutlah keempat-empat elemen sistem robotik lah yang ada. Iaitu kita ada kawalan, kuasa, sensor dan juga pergerakan. Cikgu nampak Hanif sendiri pun dah boleh hafal dengan baik dah. Cikgu rasa begitu juga murid-murid di rumah ni kan. Mesti boleh dapat. Okey, seterusnya cikgu akan lebih detail lah. Setiap satu elemen tu kita tengok apa yang ada di dalam setiap satu elemen tu. Okey, elemen kawalan, kuasa, sensor dan juga pergerakan. Okey, jom kita tengok apa yang ada kat dalamnya ni. Elemen kawalan. Baik. Apa yang terlibat cikgu dalam kawalan ni? Okey. So kalau kita tengok untuk elemen kawalan, okey, elemen kawalan ni dia berfungsi. Fungsi dia adalah untuk menghasilkan sesuatu tindakan seperti pergerakan mekanikal, okey, mengeluarkan bunyi, memancarkan cahaya, okey. Jadi tindakan ini dia berdasarkan kepada pengaturcaraan yang telah ditetapkan pada papan mikropengawal. Papan mikropengawal. Apa maksudnya cikgu? Kalau Hanif tengok kat situ, okey, dalam buku teks kan, ada papan mikropengawal jenis microbit dan juga Arduino. Okey. Microbit dan Arduino. Kalau tadi cikgu dah bagi bayangan kepada Hanif, elemen kawalan ni kita boleh katakan dia seolah-olah kita punya otak kita. Seolah-olah otak. So diprogramkan otak kita fikir apa kita nak buat. Okey, tapi untuk robot ni dia tak buat sendiri. Jadi siapa yang memberi arahan kepada robot ni sebenarnya ni? Adakah ia papan mikropengawal ni cikgu ya? Betul. Seperti yang telah saya pasti ditentukan dalam sistem yang telah ada di situ. Bagus ni. Jadi kita sebagai manusia, kita yang memberi kearahan kepada dia. Okey, robot ni hanya boleh melakukan kerja apa yang kita beritahu pada dia. Dia tak boleh berfikir sendiri. Okey, dia hanya diarahkan. Jadi ini adalah 2 contoh papan mikropengawal lah. Sebenarnya dalam dunia dia ada banyak lagi. Ada banyak lagi jenis papan mikropengawal. Okay. Cikgu, minta maaf Saya nak tanya, saya nampak di situ ada tertulis pergerakan mechanical, maknanya kita boleh dalam papan mikropengawal tersebut kita boleh buat robot itu boleh bergerak, iaitu pergerakan mekanikal, boleh mengeluarkan bunyi juga ataupun memancarkan cahaya, cikgu. Ya, betul. Kalau Hanif tengok sendiri pada robot pun, dia ada LED dia sendiri sebenarnya. Kalau saya pasang, ni cikgu, seperti terkeluar ada lampu memancarkan cahaya di sini. Itu untuk apa ni? Untuk bateri sebenarnya. Tapi kalau tengok dekat situ ada 5 LED kat situ. Ada 5 LED cikgu, satu yang atas depan dia, dekat mata tu. Baik, saya cuba. Tu dia. Nampak ada warna biru itu iaitu LED. Bukan, dan cikgu masih belum program dia sebenarnya. Baik. Dan tayar dia bergerak. Daya dia bergerak dan dia boleh mengeluarkan bunyi. Kalau kita letak speaker. Okey, kalau kita letak speaker kat situ dia boleh mengeluarkan bunyi. Dengan syarat kita bagi arahan pada dia lah. Baik. Yang ini untuk robot ni arahan diberi untuk sekadar untuk mengikut line hitam sahaja. Mengikut line hitam saja cikgu. Jadi kita kena buat baliklah arahan lain untuk bagi dia mengeluarkan bunyi dan juga cahaya. Okey. Jadi menarik cikgu, saya rasa robot ni. Jadi kalau Hanif tengok kat sini, murid-murid di rumah kat sini, tengok kat sini, okey, apa yang dia boleh buat adalah dia boleh melakukan pergerakan. Okey, yang kedua dia boleh mengeluarkan bunyi. Okey, dan yang ketiga dia boleh memancarkan cahaya. Okey, dia boleh buat ketiga-tiga ni. Boleh cikgu minta Hanif ulang? Boleh cikgu. Baik, sama-sama dengan murid di rumah, sama-sama dengan saya, boleh robot dengan elemen kawalan boleh
mengadakan Melakukan. pergerakan mekanikal, Ya. boleh mengeluarkan bunyi, Ya. ya, dan juga boleh memancarkan cahaya. Mungkin dari LED ya cikgu sebagai Ya, contoh. betul. Okey, kita tengok slide seterusnya. Alamak, minta maaf ni. Cikgu dah tutup dah. Cikgu dah tutup dah jawapan dia. Dah tutup jawapan. Jadi Saya pasti cikgu nak murid-murid kat rumah ujar. pun kita dah belajar tadi betul-betul tu mesti boleh jawab soalan cikgu ni. Okey, kita cuba ya ni. Baik, So cikgu. apa cikgu tutup 3 kat sini Hanif? Cikgu tutup 3 kat sini. Agak-agaknya apa? Elemen kawalan berfungsi untuk menghasilkan sesuatu tindakan seperti yang pertama, Elemen kawalan berfungsi untuk menghasilkan sesuatu tindakan seperti yang pertama cikgu, pergerakan mekanikal. okey. Pergerakan mekanikal, Nanti ya. kita semak. Yang kedua, murid-murid, dia boleh juga mengeluarkan bunyi. Tadi dapat dengarkan bunyi dari robot saya ni. Dan yang ketiga, ni saya tahu cikgu, atau memancarkan cahaya sebagai contoh dari LED ataupun dengan fungsi-fungsi lain ya. Betul tak jawapan saya kita cikgu? tengok Pergerakan kalau kita- mekanikal, mengeluarkan bunyi dan memancarkan cahaya. Kita tengok. Berdebar-debar ni. Nak check ni jawapan dia. Okey, yang pertama tadi Hanif sebut pergerakan, kan? Pergerakan mekanikal. Kemudian Hanif sebut mengeluarkan bunyi. Dan seterusnya Hanif sebut juga boleh memancarkan cahaya. Tahniah Hanif. Hanif berjaya menjawab soalan. Satu lagi Alhamdulillah. cikgu bagi hadiah pada Hanif. Ada hadiah lagi. Terima kasih cikgu. Nanti Dapat boleh melukis pensel kan banyak. cikgu? Dapat pensel lagi. Saya pasti murid-murid kat rumah pun boleh jawab soalan-soalan cikgu Syaril kita hari ni. Okey, seterusnya ya ni. Okey. So kalau tadi elemen yang pertama kita dah tengok kan. So kita tengok elemen yang kedua pula ni. Elemen yang kedua, kuasa. Kuasa. Power, Power. So robot ni mesti dia mempunyai elemen kuasa pada sistem robotik tu. So kita nak menggerakkan dia. Nak menggerakkan robot tu mesti ada elemen kuasa lah. Macam kita juga manusia kan. Nak bergerak kita kena makan kan. Bagi tubuh kita mempunyai tenaga kan. So jadi robot ini dia tarik kuasa daripada tenaga elektrik seperti bateri. Kalau Hanif tengok kat situ kan, ada bateri, ada tenaga solar. Okey, supaya robot tu dapat beroperasi sepenuhnya. Dapat kuasa dari bateri dan panel solar, dapat operasi sepenuhnya. Okey. Jadi Hanif nampak kat situ kan? Nampak dia tarik kuasa daripada bateri. Dan dia boleh tarik kuasa daripada panel solar juga. Jadi kalau panel solar ni robot boleh bergerak sendirilah ya. Kalau ada panel solar mendapat tenaga daripada cahaya matahari, tenaga tersebut boleh ditukar kepada tenaga lain cikgu dalam robot ni. Betul, bagus Hanif. Okey, kita pergi pada slide yang seterusnya. Allah. Minta maaf ni. Pengukuhan lagi. Tutup dah. Minta maaf ya, murid-murid di rumah ya, sudah tutup dah. Jadi agak-agaknya elemen kuasa yang digunakan pada sistem robotik terdiri daripada kuasa elektrik seperti apa ya agak-agaknya ni? Elemen kuasa. Murid-murid jom kita cuba sama-sama. Elemen kuasa yang digunakan pada sistem robotik terdiri daripada kuasa elektrik seperti, saya ingat cikgu, seperti ada dua ni, seperti bateri dan juga tenaga yang kita ambil dari cahaya matahari iaitu dan panel solar agar robot dapat beroperasi sepenuhnya. Betul tak cikgu? Bateri dan panel solar cikgu. Cikgu tak pastilah, kita semak je jawapannya. Tengok. Murid-murid di rumah pun kita semak. Cikgu boleh dengar ni murid-murid di rumah dia ada sebut juga ni. Kita semak jawapan dia. Apa agak-agaknya? Elemen kuasa yang digunakan pada sistem robotik terdiri daripada kuasa elektrik seperti Hanif sebut tadi, bateri dan panel solar. Dan panel solar. Tahniah Hanif. Hanif dapat menjawab dengan tepat lagi. Jadi cikgu hadiahkan Ada lagi hadiah banyak lagi. hadiah untuk Hanif pada hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih cikgu. Habis hadiah cikgu ni. Pelbagai warna pensel dah saya ada ni cikgu. Menarik. Baik cikgu, seterusnya kita ada elemen ketiga ya cikgu. Kita tengok elemen yang seterusnya. Ini lebih menarik ni sebenarnya. Elemen yang seterusnya adalah elemen sensor. Okey, kita tengok apa itu elemen sensor ya Hanif. Okey, elemen sensor ialah peranti yang boleh mengesan perubahan pada persekitaran seperti cahaya,
haba, okey, tekanan, okey, kelembapan, jarak dan macam-macam lagi sebenarnya. Okey. Wow, sensor seperti you boleh mengesan perubahan ni cikgu. Cahaya, haba, tekanan, kelembapan, jarak dan sebagainya. Betul Hanif. Okey. Jadi semua perubahan input ini akan dihantar kepada mikro pengawal. Kalau tadi Hanif nampak ada microbit dan juga Arduino. Itu adalah papan mikro pengawal. Jadi sensor-sensor ni akan menghantar isyarat dia ke papan mikro pengawal. Jadi kitalah yang mengarahkan papan mikro pengawal tu untuk buat apa seterusnya. Tindakan seterusnya jika terdapat perubahan di persekitaran cikgu. Betul. Okey. Jadi dia akan hantar sebagai proses output lah. Okey, sebagai contoh yang paling mudah lah. Kalau Hanif tengok dekat tepi-tepi jalan, lampu jalan kan. Lampu jalan cikgu. Kalau Hanif perasan kan, bila nak malam dia terbuka pukul 7 ke, tapi sebenarnya dia bukan mengikut timing. Bukannya saya ingat kadang-kadang ada orang nak pukul 7 ni tik kita pasang suis lampu. Tak semestinya cikgu. Tak semestinya kalau lampu jalan tu kan. Lampu jalan tu bila dia gelap saja, dia mengambil sensor cahaya Hanif. Jadi dia dah set dah, bila nilai cahaya dia kurang, dia pun terbuka. Kalau Hanif perasan, dia bukan setakat bila nak malam saja dia terbuka. Bila nak hujan pun kadang-kadang dia terbuka. Sebab apa? Masa tu dah mula gelap. Bila nak hujan kan, cahaya dah mula kelam. Kan? Dah mula malap. Jadi lampu pun dia terbuka. Mikro pengawal diprogramkan untuk membuka lampu tu lah, cahaya. Untuk membuka cahaya apabila pencahayaan menjadi semakin kurang. Okey, jadi kita ada banyak lagi sebenarnya sensor-sensor yang ada ni. Sebagai contoh yang kat sini, hanyalah kita ambil cahaya. Okey. Cahaya, haba. Okey, haba tekanan. Kelembapan, jarak. Kalau macam jarak ni, kalau kereta kita kan, kalau kereta ayah Hanif kan, Hanif naik kereta kan, lepas tu bila nak ke belakang kan, nak reverse ke belakang tu dia berbunyi. Kalau dah makin dekat dengan dinding ke atau pada penghalang je, kalau dah macam dekat sangat, itu adalah elemen sensor lah cikgu. Betul, dia menggunakan elemen sensor jarak. Semakin dekat jarak dia dengan objek di belakang, bunyi dia semakin kuat. Bunyi makin kuat. Baiklah cikgu, saya rasa mesti cikgu nak ada latihan pengukuhan untuk kita ni kan cikgu. Murid-murid jom kita tengok latihan pengukuhan cikgu. Kena hafal, ingat dan faham. Dia pun dah tahu dah. Dah keluar ke belum? Okey, dia ada cahaya, haba, tekanan, kelembapan, jarak. Okay, cikgu bagi kat Hanif 3 pun dah cukup dah untuk Hanif hafal. Cikgu tutup lagi. Baik, saya akan cuba cikgu. Elemen sensor ialah peranti yang boleh mengesan perubahan pada persekitaran seperti, baik murid-murid, sama-sama kita ingat. Saya ingat ada cahaya, sebagai contoh lampu jalan, haba, kelembapan, jarak dan sebagainya. Dan sebagainya kat situ. Satu, tekanan. Ya. Jarak, haba, cahaya, tekanan, kelembapan dan sebagainya. Dapat tak cikgu 5 markah? Saya mesti murid-murid kat rumah dapat. Ingat 5 tu? Macam salah ni. Kita salah. Kita semak jawapan. Hanif sebut tadi cahaya, haba, tekanan, saya tak tengok cikgu. dan jarak. Kesemua sensor-sensor tu cikgu minta 3 je. Minta 3. Ini hebat sangat ni. Hebat sangat ni. Tahniah ni. Dia dapat menjawab ke 5 sensor tu. Sebenarnya elemen sensor ni banyak lagi sebenarnya. Bukan setakat ini saja. Air pun dia boleh kesan. Okey. Dia punya bending lekukan pun dia boleh kesan. Lekukan pun boleh kesan cikgu. Okey. Menarik cikgu. Jadi baiklah, disebabkan Hanif berjaya menjawab
ke semua sensor-sensor ni cikgu hadiahkan lagi color pink tu. Ada ganjaran pensel warna merah jambu sini, begitu cantik. Baiklah murid-murid. Cikgu kita ada satu lagi kan cikgu? Ya, elemen yang cikgu akan satu kongsikan. lagi elemen. Cikgu, tadi kita ada kawalan, kuasa, sensor, sekarang mesti pergerakan cikgu. Bagus elemen ni. pergerakan. Okey, jom kita tengok apa yang ada dalam elemen pergerakan ni. Okey. Untuk elemen pergerakan ni, iaitu elemen yang terakhir, untuk robot tu dia mesti kena ada pergerakan lah. Kan? Elemen pergerakan yang terdapat pada robot membolehkannya melakukan pelbagai gerakan mengikut fungsi atau kerja yang ditetapkan. Kitalah yang menetapkan fungsi kepada robot tu. Kan? Robot juga boleh digerakkan dengan menggunakan dua sistem, iaitu sistem pneumatik dan juga hidrolik. Okey, pneumatik dan juga hidrolik. Pneumatik tu udara, hidrolik tu air. Okay. Bukan sistem pneumatik dan hidrolik. Pneumatik udara dan hidrolik air. Okey. Kita pergi next slide. Okey. Cikgu dah cabar dah ni. Kita kena ingat ni. Boleh saya mula baca cikgu Baik. Dari awalnya elemen pergerakan yang ada pada robot membolehkannya melakukan pelbagai pergerakan mengikut fungsi atau kerja yang ditetapkan. Robot juga boleh digerakkan dengan menggunakan sistem, ada dua, iaitu saya boleh ingat ni, sistem pneumatik dan sistem hidrolik. Itu cikgu. Sistem pneumatik menggunakan udara dan sistem hidrolik menggunakan air. Cikgu tak tahu, kita semak sama-sama ya. Okey, robot juga boleh digerakkan dengan menggunakan sistem pneumatik dan juga hidrolik. Sekali lagi, Hanif dapat menjawab dengan tepat. Cikgu bagi hadiah lagi. Tarian robot saya cikgu. Tarian robot. Suka Hanif. Baiklah, terima kasih cikgu ya. Ada lagi satu ganjaran. Dan saya rasa kita dah boleh mengukuhkan minda kita dengan keempat-empat elemen yang cikgu Syahril kongsi tadi dengan keterangan yang sangat lanjut dan jelas cikgu saya rasa. Sekarang kita akan berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Didik TV KPM. Assalamualaikum. Hai semua. Kita sedang menonton Didik TV KPM ya. Hari ini sama-sama kita belajar slot tahap 2 dengan mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Topik ini sangat menarik. Yang depan saya ni ada robot. Jom sama-sama kita belajar mengenai robot bersama Cikgu Syahril hari ini. Cikgu Syahril, rasa macam-macam kita boleh bincangkan pasal robot ni ya. Betul Hanif. Okey, untuk kali ini, cikgu bagi satu benda kepada Hanif, supaya cikgu nak buka minda Hanif. Kita dah belajar berkenaan dengan robot, sensor-sensor robot, elemen-elemen dalam robotik, kan? Ada 4 elemen robotik, kuasa pergerakan semua sensor kan semua kan? Betul cikgu. Okey. Jadi untuk agak-agaknya, sebenarnya kalau Hanif nak tahu, robot ni sebenarnya kita hasilkan daripada, sebenarnya kita tak mencipta pun sebenarnya robot. Manusia hanya meniru apa yang ada di sekeliling. Sebagai contoh robot ni, kalau tengok robot kereta tu sebenarnya kan, sebenarnya sensor-sensor tu datang daripada manusia sebenarnya. Datang daripada manusia. Manusia tengok di sekeliling apa yang ada di sekeliling dan kita guna apa yang terdapat di sekeliling kita dan kita mencipta sesuatu benda yang baru. Tapi sebenarnya kalau ikut konsep asal, kita meniru sahaja sebenarnya. Seperti meniru, mengadaptasi je lah cikgu. Apa yang kita perhatikan kepada apa yang kita perlukan. Betul. Sebagai contoh, burung jadi kapal terbang. Kan zaman-zaman dahulu manusia tengok binatang duduk dalam gua apa semua kan. Manusia mula mencipta rumah. Daripada sensor-sensor manusia, sebagai contoh sensor-sensor rasa, mata, jarak, daripada mata kita boleh nampak jarak kan. Jadi daripada situ sensor-sensor mula terhasil. Kalau Hanif rasalah cikgu, apa sensor yang terdapat pada manusia ya? Apa sensor yang terdapat pada manusia? Kawan-kawan kat rumah, saya pasti anda semua boleh jawab juga ni. Seperti yang cikgu katakan tadi, kita melihat binatang duduk dalam gua, maka kita pun buat rumah. Saya pasti
melihat itu adalah satu sensor ya cikgu? Betul. Ya, melihat adalah satu sensor. Kemudian cikgu tanya saya soalan tadi. Kalau cikgu tanya soalan, iaitu mestinya pendengaran. Betul. Pendengaran ialah satu sensor juga cikgu. Betul. Apa lagi sensor kita? Kalau jom kita bayangkan, saya tahu. Jika saya pegang robot ni, saya sentuh, saya tahu di sini ada mungkin yang kasar sedikit, sini yang bahagian halus dan lembut. Sentuhan cikgu. Betul. Adalah sensor kita juga Betul. saya tahu satu lagi. Saya rasa sensor satu lagi cikgu, deria bau cikgu. Deria bau saya begitu suka bau nasi lemak kalau macam tu kan, kemudian dah boleh rasa dah. Deria rasa juga cikgu rasa, kan. betul. Sini ni sentuhan, maka ini deria rasa. Okay. Kita ada penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa dan bau. Ada ke yang saya tertinggal cikgu? Betul tu semua. Semua Tangan, betul. sentuhan, tekstur. Okey. Jadi kalau Hanif tengok ke semua deria-deria tu, sebenarnya manusia mempunyai deria sensor yang lebih kompleks daripada robot. Kan? Macam kita boleh rasa permukaan-permukaan yang tajam kan. Boleh rasa permukaan yang Panas ke juga kita boleh elak, refleks. Kita boleh rasa haba kan. Haba boleh rasa. Mata kita pun boleh mengesan jarak, boleh mengesan cahaya kan. Kalau tutup lampu tidurlah kan. kan? Saya setuju tu juga dengan semua sensor tadi kan cikgu. Betul ke? Kelima-lima jawapan saya tadi cikgu? Betul. Iaitu tepat. penglihatan, pendengaran, rasa, bau dan sentuhan. Ya, cikgu, boleh kita dapatkan kesimpulan pembelajaran kita hari ini mengenai robot? Okey, jadi apa yang cikgu nampak kat sini untuk hasil pembelajaran? Okey, untuk hasil pembelajaran ni cikgu dah nampak Hanif dah boleh mengenal pasti dah elemen sistem robotik yang ada. Jadi tahniah pada Hanif. Dan juga cikgu nampak tadi Hanif dah boleh menerangkan dengan baik dah sebenarnya elemen sistem robotik itu. Okey, tahniah pada Hanif. Jadi sekali lagi cikgu nak tanya Hanif, apa yang Hanif dah belajar ya pada kali ini? Saya rasa baiklah kita akan buat sama-sama cikgu. Saya akan cuba ingat balik dan saya faham apa yang cikgu telah ajar hari ini. Ada 4 elemen robotik ya cikgu. Betul. Yang pertama kita ada kawalan. Betul. Kita ada kuasa. Kita ada sensor. Kita ada pergerakan. Maka keempat-empat elemen tersebut kena ada, barulah kita boleh klasifikasi sesuatu bahan atau mesin tersebut sebagai robot cikgu. Betul. Baik. Keterangan lanjut sedikit ataupun kesimpulan sedikit mengenai keempat-empat elemen tersebut cikgu. Kalau sebelum tu kita tengok juga berkenaan dengan industri robotik kan. Betul. Kita cerita tadi pasal industri robotik tadi? Contoh yang cikgu bagi, industri pertanian iaitu kita guna drone, industri automotif yang tangan yang membuat kereta tu kan. Ada 4 industri. Industri makanan, dalam pembuatan makanan cikgu kata ada boleh buat kuih. Dan yang terakhir, yang keempat, industri elektronik cikgu. Ya, betul. Tepat sekali Hanif. Nampaknya Hanif dan cikgu rasa jugalah murid-murid di rumah dah dapat ke semua apa yang cikgu terangkan ni. So kat sini bagi cikgu hasil pembelajaran cikgu nampak Hanif pun dah boleh menjawab ke semua soalan yang cikgu bagi pada Hanif, dan cikgu rasa pun murid-murid di rumah ni pun boleh juga kan. Boleh kawan Hanif kat rumah kan. Cikgu, saya kenal dengan murid-murid kat rumah ni. Saya tahu mereka ni semuanya sangat dahagakan ilmu cikgu. Kalau mereka dahaga sangat ilmu ni, kat mana lagi mereka boleh cari dengan lebih lanjut, informasi lebih lanjut cikgu mengenai pembelajaran hari ini. Okey, jangan lupa ya. Kalau nak lebih lanjut pembelajaran yang lebih lanjut, boleh dapat di portal My Sumberku. Baik, di Sumberku ya. Kalau murid-murid di rumah perhatikan pautan yang berada di skrin sekarang. Di situlah cepat-cepat pergi ke pautan tersebut, teruskan mencari ilmu di situ, macam-macam tak ada kat sana. Dan dengan itu tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada guru kita hari ini, iaitu Cikgu Syahril. Cikgu, terima kasih banyak-banyak cikgu mengenai topik yang begitu menarik, iaitu jom belajar robot dan mengenai robot hari ini. Dan tentunya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada jurubahasa isyarat kita, iaitu Cikgu Aida. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Aida.
Dan murid-murid di rumah, insya-Allah kita akan jumpa lagi. Teruskan pembelajaran. Baik, macam-macam lagi nak belajar. Nanti kita jumpa lagi di Didik TV KPM. Bye semua. Nak sambung menarik robot.